Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang kerja khusus teori komunikasi dan tajuk yang dipilih oleh kami ialah teori X dan teori Y. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu saya Muhammad Syarul Irwan bin Mat Zain, nombor metrik 284034. Seterusnya rakan saya Muhammad Hanif bin Azmi, nombor metrik 283779. Dan yang ketiga Muhammad Zul Hamizan bin Muhammad Ghazali, nombor metrik 283864. Kemudian Nur Haslinda binti Tajul Saran, nombor metrik 283864. Dan yang terakhir Muhammad Nazri bin Ishaq, nombor metrik 284047. Okey, yang pertama mengenai pengenalan komunikasi. Komunikasi amat diperlukan dalam masyarakat bagi memenuhi matlamat yang telah ditetapkan. Menurut Luxemburg, kejayaan sistem sosial bergantung kepada cara orang berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua, menurut Schramm pula, komuniti tidak boleh dibentuk tanpa komunikasi. Namun, manusia tidak dapat mengembangkan komunikasi tanpa komuniti. Seterusnya, penjelasan tentang teori komunikasi menurut Kagan and Scheele ialah pernyataan termasuk idea yang boleh digunakan secara keseluruhan atau sebahagian untuk memahami atau menjelaskan kejadian dan ramalan. Apabila bercakap tentang teori komunikasi, Littlejohn and Force berpendapat bahawa ia adalah teori atau kumpulan pengetahuan kolektif yang diambil daripada keseluruhan falsafah komunikasi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang teori X dan teori Y. Yang pertama, teori X dan teori Y adalah teori komunikasi manusia yang dicipta dan dibangunkan oleh Douglas MacGregor di Sekolah Pengurusan MIT Sloan pada 1960-an. Yang kedua, Douglas MacGregor, seorang ahli psikologi, membuat andaian berhubung dengan tingkah laku pekerja yang boleh dijadikan panduan pengurus dan pemimpin. Yang ketiga pula, teori ini digunakan dalam pengurusan sumber manusia, tingkah laku, komunikasi dan pembangunan sesebuah organisasi. Dan yang terakhir, pengurus perlu menggunakan cara yang berbeza untuk memberi motivasi kepada pekerja yang berbeza dari segi nilai, kepercayaan, sikap, kebolehan dan beberapa ciri yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Hamizan bin Muhammad Ghazali, nombor metrik 283785, akan membentangkan slide yang bertajuk teori X, teori Y dan relevan teori dengan realiti atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau corporate. Yang pertama, teori X. Pekerja yang memiliki teori X adalah pekerja yang bersikap pemalas, tidak bertanggungjawab dan bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Pendekatan keras bergantung pada pengawasan rapi, ugutan dan hukuman segera. Hatan Gandhi 2015. Pendekatan lembut dicirikan oleh kelonggaran dan peraturan yang kurang ketat dengan harapan dapat mewujudkan semangat kerja yang tinggi dan pekerja koperasi. MacGregor berpendapat bahawa pendekatan yang terletak di tengah-tengah akan menjadi pelaksanaan teori X yang paling berkesan. Seterusnya, teori Y. Pekerja yang memiliki teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari pihak atasannya. Pekerja lebih bertanggungjawab dan mempunyai komitmen pada matlamat organisasi, mempunyai hubungan yang lebih baik dengan majikan mereka, mewujudkan suasana yang lebih sihat di tempat kerja. Pengurusan teori Y cenderung untuk berhubung dengan pekerja pada tahap yang lebih peribadi berbanding dengan hubungan yang lebih konduktif dan berasaskan pengajaran. Hatan Gandhi 2000. Seterusnya, relevan teori dengan realiti atau keadaan komunikasi semasa dalam konteks organisasi awam atau corporate. Teori X lebih condong kepada gaya pengurusan authoritarian. Pengurusan sentiasa mengawasi setiap langkah untuk memastikan kerja selesai.
Gaya pengurusan teori Y tidak berpusat dan gaya ini membantu mengembangkan potensi pekerja dalam mencapai matlamat organisasi. Teori X, pekerja akan mengelak dari melakukan kerja jika diawasi dan bersifat pemalas. Teori Y bertanggungjawab dan bermotivasi untuk menggunakan kreativiti dan inovasi. Teori X mula rasa bosan pada pekerjaan yang dilakukan dan majikan tidak memberi penghargaan seperti kenaikan gaji atau bonus. Teori Y, selesa dengan kerja yang dilakukan, prestasi kerja semakin meningkat dan cenderung untuk memberi cadangan kreatif dan inovatif dalam penambahbaikan hasil kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Nazri bin Ishaq, matrik nombor 284047 akan membentangkan berkenaan konsep teori X dan juga teori Y. Teori X lebih menitik beratkan tingkah laku yang positif, perlu menggunakan kuasa dalam melaksanakan pekerjaan, manakala teori Y menitik beratkan tingkah laku yang baik dan juga positif, suasana pekerjaan yang lebih normal dan santai. Seterusnya, teori X tidak memiliki sifat boleh melakukan semua pekerjaan atau multitask worker, melakukan pekerjaan dengan paksaan, diawasi serta diancam untuk mencapai matlamat syarikat. Boleh dilabel pemalas, tidak suka bekerja dan selalu lari daripada tanggungjawab yang diamanahkan, mencerminkan pandangan yang sangat negatif. Teori Y memiliki sifat yang boleh melakukan apa-apa tugas atau pekerjaan ataupun multitask worker, bersifat kreatif, kepandaian dan sentiasa memahami tanggungjawab yang diberikan, sangat komited terhadap pekerjaan dan tidak perlu diawasi kerana memiliki kebertanggungjawaban terhadap kerja yang diberikan demi mencapai matlamat syarikat dan akhir sekali mempunyai kesedaran kendiri. Sekian daripada saya, Muhammad Nazri. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat saya atas penerangan beliau tadi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai andaian teori X dan andaian teori Y. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanif bin Azmi, nombor matrik 283779. Okey, untuk andaian teori X, ia lebih bersifat negatif di mana kebanyakan pekerja tidak gemar bekerja dan dengan sedaya upaya untuk dan mengelak diri daripada melakukan kerja. Contohnya mereka lebih gemar curi tulang semasa bekerja, macam tu. Okey, yang kedua, perlu diancam dan dipaksa untuk bekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Maksudnya kita kena bagi mereka amaran, seperti contoh kalau ponting boleh dibuang kerja, barulah mereka buat kerja lah, maksudnya ikut peraturan. Okey, yang ketiga, kebanyakan pekerja malas dan tidak bertanggungjawab dan mereka tidak mempunyai cita-cita. Mereka lebih gemar datang kerja untuk sekadar datang kerja, memenuhi syarat dan cukup bulan dapat gaji, dan mereka tak ada macam perasaan untuk tingkatkan kerjaya mereka. Okey, yang terakhir, hanya melakukan kerja dengan baik apabila ditawarkan insentif atau ganjaran. Maksudnya mereka bersemangat bekerja bila majikan tu offer bagi bonus kalau capai KPI, barulah mereka bersemangat untuk bekerja. Seterusnya mengenai andaian teori Y. Okey, untuk teori Y, yang pertama, pekerja mereka lebih suka melakukan kerja dan boleh mengawal diri sendiri dan mempunyai berinovasi dan kreatif lah. Seterusnya, yang kedua, sikap pekerja yang berada dalam teori Y ni adalah mempunyai sikap yang bertanggungjawab dan mempunyai cita-cita yang tinggi dalam diri mereka. Okey, untuk yang ketiga, mereka mempunyai motivasi yang tinggi dalam diri mereka, dan yang terakhir, mempunyai komitmen demi mencapai matlamat organisasi.
Pendek kata, untuk teori Y ni mereka pekerja-pekerja tu lebih positif lah berbanding dengan teori X. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Haslinda binti Tajul Sa'ara, nombor metrik 283864 akan membentangkan tentang kelebihan dan kelemahan teori X dan Y. Antara kelebihan teori X dan Y ialah ia boleh dijadikan satu bentuk penilaian awal kepada individu dengan hanya memerhati tingkah laku individu. Yang kedua, ia boleh dijadikan petunjuk kepada pengurus organisasi untuk melatih dan merangsang semangat pekerja. Yang ketiga, kena pasti individu yang betul-betul mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dan juga individu yang berpendapat bahawa kerja hanyalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan tidak ada impian yang tinggi terhadap kerjaya. Yang keempat, boleh digunakan sebagai pelaksana keputusan. Antara kekurangan teori X dan Y ialah menilai individu yang hanya boleh dilihat dengan mata kasar, iaitu daripada luaran dan tingkah laku. Kekurangan kedua ialah tidak meluluskan faktor kompetensi akademik mempengaruhi keputusan yang dibuat. Yang ketiga, terdapat kesan halu pada penilaian yang dilakukan oleh pihak pengurusan kerana pengurusan yang mempunyai sifat pilih kasih akan membawa kepada pilihan keputusan yang tidak tepat. Yang keempat, tidak menitik beratkan aspek kebolehan individu yang dinilai. Kesimpulannya, masyarakat dalam sesebuah organisasi tidak boleh membentuk struktur dalam sistem tanpa organisasi menggunakan semua teknik dan teori yang membantu dalam membentuk organisasi yang mencapai sasaran. Kita sedia maklum bahawa organisasi entiti sosial dengan matlamat dan jangkaan dengan menjadikan matlamat sebagai tujuan mereka. Tetapi perubahan tidak boleh berlaku tanpa kajian dan aplikasi teori sebagai faktor penting. Oleh itu, penggunaan teori-teori perlu dilakukan bagi memperolehi penyelesaian harapan rancangan masa hadapan dalam sesebuah organisasi. Tidak mustahil teori X dan Y boleh dianggap sebagai teori yang tegar dalam melaksanakan perubahan dalam komuniti organisasi. Tetapi teori lain turut membantu mengubah peralihan yang diharapkan oleh komuniti dalam sesebuah organisasi. Maka jelaslah bahawa teori X dan Y boleh diibarat sebagai data panduan terhadap kajian-kajian yang akan dilaksanakan mengikut kesesuaian situasi yang sedia ada dan keperluan peralihan organisasi. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.